Assalamualaikum. Hari tu Win ada ceritakan tentang pentingnya tidur awal kan, dan bahayanya kenapa kalau kita selalu tidur lewat kan. Okey, jadi hari ni Win nak ceritakan pula kenapa pentingnya kita jaga waktu tidur tu. Kan ada hikmah dia sebenarnya kenapa Allah jadikan waktu malam itu adalah waktu untuk berehat. Tapi kita ni kadang-kadang kan malam-malam itulah yang kita aktif. Waktu malam itulah macam-macam benda kita buat kan. Tapi sebenarnya Allah jadikan malam itu cun-cun cantik-cantik dia design untuk kita berehat kerana pada waktu malam tu ada waktu-waktu dia tu kan sistem badan kita ni sedang melakukan sistem pemulihan. Bukan siang malam. Malam adalah waktu berehat dan ada waktu-waktu masanya yang mana berlaku berlaku proses-proses penyembuhan dan penyingkiran racun. Sebenar-benarnya kan. So, lepas Win bagi tahu ni, bolehlah kita dapat tahu waktu bilakah waktu tidur yang betul tu. Kan? Sebab semua kita tahu waktu tidur yang mencukupi adalah 6 jam hingga 8 jam untuk orang dewasa biasa kan. Tapi bila waktu tidur yang paling ideal tu? Ada orang pukul 1, 2, 3 pagi baru tidur. Ada orang kadang-kadang lepas maghrib pun dah tidur. Kan? Jadi bilakah waktu tidur yang baik, yang sebenar, yang boleh membantu penyembuhan kita? Okey. So yang pertama, bermula daripada pukul 9 malam hingga ke 11 malam. Waktu ini kenapa pentingnya kita dah berehat masa ni? Kan sebab apa? Sebab ketika ini berlaku detox sistem antibody. Detox ni apa? Maksudnya kan? Detox ni sebenarnya adalah proses penyingkiran racun dalam badan kita. Masya Allah kan. Kita boleh singkirkan racun dengan sendirinya tau. Tapi ada waktu-waktu dia kan. Dan kita kena bekerjasama dengan waktu tu supaya proses penyingkiran racun itu menjadi lebih baik dan lancar lah. Okay. Pukul 9 dengan 11 malam ni, antara pukul 9 malam hingga ke 11 malam ni, sepatutnya waktu ni kita dah berehat dah. Jangan makan lagi. Jangan minum berlebihan. Okay. Jangan buat kerja-kerja berat. Waktu ni sepatutnya kita dah berehat dengan muzik yang tenang untuk membantu sistem detox antibody kita. Right. So yang kedua, pukul 11 hingga pukul 1 pagi. Okey, waktu ini adalah waktu detox hati. Sepatutnya pada waktu ini kita dah tidur nyenyak dah. Sebab apa? Dalam waktu kita tidur rehat yang nyenyak tu, dia boleh membantu detox hati kita dengan lebih baik. Okay? Hati ni ramai orang tak tahu, okay? Dia adalah organ yang penting tau. Dia macam filter dalam badan kita. Cuba bayangkan filter kereta tu kalau kita tak jaga, tak tukar, berkeladak lah kereta kita kan. Jadi begitu juga dalam badan kita, hati ini adalah filter kita. Okay? Jadi kalau hati tidak detox dengan baik, maka banyak sistem dalam badan kita akan terganggu. Okay? Right. Yang ketiga, daripada pukul 1 pagi hingga ke pukul 3 pagi, dia pass baton pula kepada detox hempedu. Ramai orang tak sedar kepentingan hempedu. Hempedu pun sebenarnya adalah satu organ detox jugalah. Okay? Dan waktu ini pun sepatutnya detox hempedu ni dia berlaku dengan baik sekiranya kita dah tidur dalam keadaan nyenyak masa ni. Dia akan membantu proses detox tu dengan lebih cepat dan excellent lah. Macam tu. Okay? Right. Yang keempat, di antara pukul 3 pagi ke 5 pagi. Waktu ini adalah waktu detox paru-paru. Okey. Kadang-kadang kalau orang yang sedang mengalami masalah batuk, pukul 3 pagi ke 5 pagi ni dia akan batuk kau-kau punya. Okey. Jadi perlu tak ambil ubat batuk? Kalau batuk kau-kau waktu ini kan? Tak perlu. Sebenarnya waktu ini kalau kita ambil ubat batuk, okey, dia akan mengganggu sistem detox tu lah. Okey. Jadi tak apa sebab dia tengah detox paru-paru waktu pukul 3 ke 5 pagi tu. Biarkan dia detox. Alright. Okey, yang kelima, pukul 5 pagi ke pukul 7 pagi. Waktu ini adalah waktu detox usus besar. Usus besar tahu kan? Tempat lalunya ook kita tu lah. Macam tu. Okey, sebab tu sebaiknya bila kita bangun pukul 7 pagi tu, kita buang air besar. Okey, sebab apa? Segala apa yang didetoxkan tadi tu dah sampai ke usus besar, okey. Jadi eloknya kita keluarkan, kita buang racun tu. Okey, itu yang sebaiknya lah. Jadi sebagus-bagusnya bangun tidur tu terus minum air 1 gelas, okey.
untuk aktifkan balik kita punya sistem tubuh. 2 gelas. Okey, bangun tidur seeloknya minum 2 gelas air untuk aktifkan sistem tubuh kita dan terus kita pun membuang, lancar pembuangan kat tandas. Okey. Alright. Jadi bila kita dah jaga waktu tidur kita tadi pukul 9 malam hingga pukul 7 pagi tadi tu, okey, itu dia akan membantu sistem pembuangan racun dalam badan kita dengan sempurna. Bila kita dah buang racun dalam badan kita, maka sambung pula pukul 7 pagi ke 9 pagi adalah waktu terbaik untuk berlakunya penyerapan gizi pada usus kecil. Seeloknya waktu inilah waktu kita sarapan, okey, 7 pagi ke 9 pagi. Jangan lambat sangat breakfast. Tak elok sebab apa? Waktu seeloknya pukul 7.30 pagi tu kita breakfast tu, waktu itu dia akan menyebabkan tubuh badan kita lebih cergas. Kalau orang yang tak sihat, seeloknya dia breakfast sebelum pukul 6.30 pagi. Okey? Tapi andai kata terlambat juga breakfast, terlebih pukul 10 macam tu ke kan? Tak apa, breakfast lah daripada tak breakfast langsung. Sebab apa? Bila tak breakfast langsung ni, dia sebenarnya ada lagi impact yang lagi tak baik lah. Macam tu. So, biarlah lambat, better late than never, kata orang tu kan. Okay. Alright, so itu yang we nak kongsikan. Jadi kita dah tahu dah apa waktu tidur yang terbaik dan kenapa kita kena jaga waktu-waktu tidur ni. Okay, sebenarnya untuk apa? Untuk memastikan tahap kesihatan kita yang lebih baik. Okay, so semoga kita sama-sama lebih sihat dan ceria. Okay, bye.